Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera Asia. Alhamdulillah hari ini kita bersua kembali dalam Sejahtera Asia. Semestinya sebuah rancangan ini menyapa pagi. Bersama saya Wan Alif dan juga Ghazali Zawawi. Apa khabar adik-adik, kakak-kakak di rumah? Diharapkan semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahaja. Dah breakfast kita orang. Harap-harap breakfast pagi tu, breakfast yang sihat lah. Gas sendiri dah breakfast? Saya Alhamdulillah dah. Dah breakfast? Wan Alif sempat? Sempat. Putus cinta semalam? Tidak putus cinta. Mangga di jabatan bukan? Tidak Viral pula tu. Okey, hari ini sebenarnya kami akan bawakan satu topik yang sangat menarik kepada penonton kita pada hari ini, yang mana topik kita adalah mengenali kerisauan, dan kita akan bersama dengan pakar perunding psikiatri Hospital Sentosa Dr. Ismail Drahman. Tapi sebelum bersama dengan beliau, apa kata kami bawakan fokus utama yang perlu menjadi tumpuan anda hari ini, kerana Wan Alif nak bawakan satu berita dan perkembangan politik, iaitu ahli politik perlu pegang teguran agong. Apa cerita Wan Alif? Dan kita perlu seperti mana yang kita telah lihat ataupun kita saksikan di media sosial, di media kaca TV kita, di mana semalam iaitu pembukaan rasmi Dewan Parlimen untuk persidangan Parlimen, dan seperti mana semalam juga titah agung ahli politik perlu pegang teguran agung. Titah yang di-Pertuan Agong agar ahli-ahli politik tidak menjadikan masa depan rakyat dan negara sebagai taruhan untuk dipandang serius semua pihak berkaitan dengan pergolakan yang berlaku sebelum ini, dan jadikan ianya sebagai iktibar dan permulaan yang baru demi rakyat dan juga negara. Itu yang ditegaskan oleh yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, memperingatkan dan meyakinkan kepada pemimpin agar mereka jangan caturkan rakyat sebagai penerima tanggungan masalah-masalah negara. Biarlah rakyat sekarang, walaupun kita dalam pandemik COVID-19, berusaha untuk memastikan rakyat dan juga negara kita dalam keadaan yang baik dan juga aman sentosa. Itu yang ditegaskan oleh Baginda Sultan Agong semalam. Dan titah tuanku. Itu adalah titah Baginda semalam, yang mana sekali lagi seperti yang Wan Alif katakan, beliau memberikan amaran kepada ahli politik, jangan kerana nak mencapai agenda tertentu, rakyat dan negara dijadikan sebagai taruhan. Dan betul Wan Alif, mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen ke-14 semalam sebenarnya diakhiri dengan suasana ceria juga. Yang mana apabila yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berseluruh kepada ahli Dewan untuk mereka menjawab pantun yang dititipkan Baginda pada tahun hadapan. Titah Baginda, kalau sesiapa nak jawab, tunggu tahun depan. Dan itulah kerana kalau kita lihat semalam, sejarah juga telah tercipta dalam lanskap politik Malaysia apabila Kerajaan dan Pakatan Harapan PH memuktamadkan Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong. Kerjasama MOU ini adalah satu gencatan dan perdamaian politik, kerana biarpun kita tahu parti politik bertanding antara sesama sendiri dalam pilihan raya, namun ia bukan bermaksud bahawa mereka, sama ada kerajaan atau pembangkang, tidak boleh bekerjasama antara satu sama lain selepas pilihan raya. Dan selain MOU ini, Wan Alif, mampu memastikan PPN berjalan secara holistik dan inklusif, ia juga menafikan konsep bahawa pihak menang dapat semua atau winner takes it all. Dan seterusnya juga kami akan bawakan kepada anda mengenai COVID-19 Malaysia, statusnya, yang mana kes harian baharu di seluruh negara yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 16,073 kes. Sarawak terus menjadi negeri tertinggi mencatatkan jangkitan harian baharu COVID-19 semalam, diikuti negeri Johor dan Selangor. 98.5% kategori 1 dan kategori 2 yang dicatatkan semalam, dan hanya 1.5% kategori 3, 4 dan 5. Mengenai status vaksinasi pula, beliau berkata sehingga 12 malam Ahad, 65.4% populasi keseluruhan telah menerima satu dos vaksin dan 52.6% populasi keseluruhan telah lengkap 2 dos vaksin. Dan selepas ini juga kami nak kabarkan perlu ke tidak untuk kita menerima suntikan ketiga dos vaksin. Sebelum itu, Wan Alif akan cerita sedikit mengenai status terkini COVID-19 di Sarawak. Dan semalam Sarawak sahaja merekodkan angka yang masih lagi tinggi gas, iaitu 3,522 kes, dan ia menjadikan jumlah keseluruhan ataupun jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 160,320 kes.
Kucinggas masih lagi menjadi daerah paling tinggi mencatatkan kes COVID-19 baru, di mana semalam mencatatkan 1,221 diikuti Bintulu 382, Sibu 232, Serian 231 dan Miri 178. Dan semalam juga kes sembuh meningkat untuk jumlah kumulatif ya guys, iaitu 118,209. Dan duka cita dimaklumkan semalam juga kes kematian mencatatkan 5 kes, di mana meningkat kepada 630 kes untuk keseluruhan kes kematian disebabkan jangkitan COVID-19. Dan semalam juga ada 6 kluster baru dicatatkan dan 4 kluster tamat. Ini menjadikan jumlah kluster yang masih aktif iaitu 137 kes. Dan besar harapan kita agar kita tetap, walaupun nak beredar kepada endemik atau sebagainya, SOP kena jaga, patuhi segala arahan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara, dan juga kita perlu kawal ke diri kita agar kita tidak sewenang-wenangnya untuk mudah dijangkiti dan juga menyebabkan orang lain dijangkiti. Kepada orang lain. Lindung diri dan lindung kesihatan keluarga anda. Ingat bahawa ini bukan masanya untuk kita abaikan SOP, masih juga untuk kami ingatkan kepada anda amalkan 3W, wash, warn dan wear, dan elakkan 3C iaitu confined spaces, crowded places dan close conversation. Varian Delta dominan di Sarawak. Ceritanya Wan Alif. Ya. Varian Delta kini dah jadi keseluruhan negeri Sarawak guys. Menjadikan ianya satu varian yang merupakan 330 kes sahaja setakat 31 Ogos yang lepas. Dan ini menjadikan varian Delta, varian yang membimbangkan itu, telah pun meliputi di seluruh Sarawak dalam angka 99%. Menerusi data yang menunjukkan varian Delta adalah varian yang dominan di Sarawak, ianya dijelaskan oleh Pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sarawak JPBNN, iaitu Datuk Ahmad Douglas Unggas Mbah. Dan itu yang kita harapkan agar walaupun ianya satu berita yang agak menakutkan, kita tingkat kawalan ke diri kita, patuh SOP. InsyaAllah kita boleh jaga diri kita. Dan selepas ini, selepas ini kita akan bersama dengan pakar perunding Psychiatri Hospital Sentosa, Dr. Ismail Drahman, dalam topik mengenali kerisauan. Tapi sebelum itu, apa kata kita rehat jap, minum coklat panas, saya hujan kan? Untuk kita fokus topik yang seterusnya. Jangan ke mana-mana. Erti perjuangan, masa lalu kini dan masa depan, berdampingan sebagai bangsa merdeka, budiman di mata dunia. Semesta bergema, suarakan syair pelbagai budaya, pelbagai bangsa membina saksama. Gelora perjuangan, kesatuan hati, tradisi, ragam
Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia. Baik, untuk makluman penonton dan Wan Alif, hampir 100% dijangkiti COVID-19 di Sarawak semalam adalah daripada kategori 1 dan kategori 2. Kerana JPBNS melaporkan 99.89% atau 3,518 daripada 3,522 kes baru COVID-19 di Sarawak semalam merupakan kategori 1 dan kategori 2. Juga kalau kita lihat semalam Wan Alif, kes kematian dicatatkan adalah terdiri daripada semua kes yang mempunyai komorbid seperti penyakit darah tinggi, kencing manis, dislipidemia, gout, penyakit jantung, penyakit baru-baru obstruktif kronik, penyakit buah pinggang kronik, penyakit autoimun dan kanser. Dan oleh itu saya kira doktor sudah bersedia di talian untuk kami bawakan kepada anda temu bual secara maya, secara langsung topik mengenali kerisauan, dan pastinya kita bersama dengan pakar perunding psikiatri Hospital Sentosa, Dr. Ismail Drahman. Assalamualaikum. Selamat pagi doktor. Waalaikumsalam dan selamat sejahtera. Apa khabar doktor? Sihat doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. So hari ini doktor berkesempatan bersama kita walaupun dalam alam maya ataupun secara online. Betul. Ia tidak mematahkan semangat doktor dan juga kita semua untuk menyampaikan info yang berguna khas untuk penonton Sejahtera Asia pada Sebab pagi apa? Sebab ini. kita nak bercerita mengenai topik mengenali kerisauan yang saya risaulah, kira guys. Wan Alif ramai dialami oleh masyarakat di luar sana dan penonton yang sedang menonton ketika ini. Kerana kita tahu penonton perasaan bimbang atau risau ia adalah sebenarnya reaksi normal kepada sesuatu tekanan yang dihadapi oleh seseorang individu. Sekiranya Wan Alif, Betul, perasaan risau tersebut bersifat sementara dan tidak berlanjutan dengan sangat ketara atau melampau. Sebagai mukadimah doktor, kalau boleh doktor definisikan maksud kerisauan itu sendiri untuk pemahaman penonton pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya rasa mungkin topik kerisauan ini memang berlaku sekarang ni, terutama sekali semasa COVID-19 melanda negara kita. Saya rasa ramai daripada kalangan masyarakat kita telah terkena dengan apa yang kita maksudkan kerisauan. Memang betul kalau kita katakan kerisauan ni boleh berlaku di setiap daripada kita semua apabila kita berhadapan dengan keadaan ataupun situasi yang boleh menggugatkan kesejahteraan hidup kita. Sebagai contohnya, kita berhadapan dengan berita-berita COVID, di mana COVID ini boleh menyebabkan kematian, dan ataupun semasa kita untuk bertemu duga berhadapan dengan peperiksaan bagi pelajar-pelajar ataupun bagi orang yang warga emas, terutama sekali apabila mereka mempunyai penyakit-penyakit kronik, apabila mereka ingin nak membuatkan pemeriksaan di klinik-klinik, mesti ada perasaan kerisauan di kalangan mereka. Itu adalah perkara biasa. Ini memang setiap daripada kita ni memang ada benda tu. Sebab kerisauan ini amat penting juga bagi diri kita. Ini adalah untuk keselamatan diri kita. Itu yang penting. Tetapi apabila kerisauan ini menjejas fungsi harian kita berterusan sampai kita tidak mampu untuk melakukan kerja-kerja harian kita, itu yang kita katakan bahawa kerisauan itu adalah keterlaluan. Dan sebagai kata lain yang kita istilahkan dalam perubatan kita, itu adalah gangguan anxiety. Jadi gangguan anxiety ini bukan perkara yang ringan ataupun remeh, tetapi kalau kita tidak lakukan sesuatu, saya rasa ini menjejaskan kehidupan seseorang tu. Katalah sebagai contoh, kalau berlaku kepada pelajar, mungkin pelajar itu tidak boleh dapat meneruskan pelajaran dia. Dengan orang dewasa bekerja, mungkin dia tidak boleh fokus kepada kerja dia ataupun melakukan kerja-kerja yang lebih produktif. Ataupun siapa-siapa di kalangan daripada kanak-kanak terus kepada warga emas. Jadi kerisauan ini bukan satu jenis saja, malah kalau kita tengok dari segi dari segi type
jenis-jenis kerisauan ni ada 7 semua. Ada disebutkan seperti yang kita kata generalized anxiety disorder ataupun gangguan anxiety umum. Ini yang kita nampak kepada seseorang yang mempunyai tekanan bila seseorang tu, sebab kerisauan ini adalah satu jenis emosi yang bercirikan seseorang yang mengidap tu rasa tertekan dan mempunyai pemikiran yang runsing, dan juga ada masanya ada menunjukkan tanda-tanda fizikal. Itu yang biasa kita lalui. Jadi bagi orang yang mengidap masalah gangguan anxiety umum ini, mereka sebaik saja bangun tidur pagi, mereka terus rasa cemas, rasa risau, rasa pusing sepanjang hari. Jadi adakah excessive worrying ini ataupun kerisauan yang keterlaluan ini diklasifikasikan sebagai satu kategori penyakit di bawah KKM, doktor? Ya, memang betul. Kalau keterlaluan sampai menjejaskan aktiviti harian kita, saya rasa ini yang dikategorikan sebagai penyakit. Jadi biasanya kita tidak sebut penyakit, cuma kita istilahkan sebagai gangguan kepada diri seseorang. Ya. Jadi bagaimana doktor boleh lihat benda ini kesan dia dalam jangka masa panjang sekiranya ianya tidak diambil tidak dirawat ataupun tidak dibendung oleh diri sendiri. Apa kesan jangka masa panjang sebenarnya? Kalau kita tidak lakukan sesuatu untuk menghindarkan masalah ini, sebab kalau kita kategorikan kepada penyakit yang berkaitan dengan penyakit mental, kerisauan ini adalah penyakit yang kita kategorikan ringan. Jadi orang tidak begitu hirau sangat sebab sentiasa kita ada mempunyai perasaan begini. Tetapi apabila kita tidak melakukan sesuatu terhadap masalah yang kita hadapi ini, banyak perkara-perkara yang boleh menyebabkan kemudaratan kepada diri seseorang itu. Katalah dia memudaratkan dari aspek sosial kita, dari segi pergaulan kita dengan orang lain, mungkin kita akan terjejas. Dari segi tugas kita, fungsi kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan itu akan terjejas juga. Kadang-kadang bila terlaluan perasaan kerisauan ni, kita dikurungkan di rumah saja. Kita takut nak keluar daripada rumah sebab kita rasa tidak yakin. Dan banyak lagi, kalau dia berterusan, mungkin boleh menyebabkan penyakit-penyakit fizikal seperti tekanan darah tinggi ataupun sakit jantung. Itu boleh berlaku. Maksud dia kerisauan ini bukan benda yang boleh diambil ringan, Gas, ya, dan ia boleh menyumbang kepada sakit fizikal seperti yang doktor cakap tadi, darah tinggi, sakit jantung. Dan bagi doktor sendiri, bagaimana sebenarnya untuk seseorang yang berisiko dan juga seseorang yang menghadapi kecelaruan keresahan secara menyeluruh ini untuk memastikan mereka boleh menghadapinya dalam masa yang singkat ataupun nak bagi solution lah. Bagaimana sebenarnya nak kawal diri ataupun emosi kita sebenarnya? Oleh kerana kerisauan ni orang lain tidak tahu. Orang-orang di sekeliling kita mungkin tidak dapat mengecamkan ataupun mengetahui apa yang dihadapi oleh seseorang itu. Cuma diri yang mempunyai masalah itu tahu. Jadi kalau kita nampak ada 3 perkara yang berlaku terhadap seseorang itu, dari segi perasaan dia, perasaan yang risau saja. Pemikiran yang selalu datang ke fikiran tu, bukan dia memikirkan sesuatu, tapi fikiran yang merunsingkan selalu datang ke fikiran tu. Ataupun kita nampak watak-watak ataupun sikap-sikap seseorang tu, dia gelisah, dia tidak boleh duduk macam untuk rehat, untuk macam katalah dia nak lihat tengok TV, dia tak boleh tak tengok TV, tapi dia bangun turun berjalan dan resah saja. Itu kita boleh nampak. Tetapi orang yang mengidap tu harus tahu apa yang berlaku ke atas dirinya. Jadi saya rasa yang penting di sini, seseorang yang ada mempunyai perasaan begini harus berikhtiar lah. Sama ada dia menceritakan kepada orang di sekeliling dia. Kalau katalah apabila seseorang itu sudah meluahkan perasaan itu, mungkin kerisauannya akan berkurangan. Itu belum menyelesaikan masalah dia lagi. Kemungkinan kerisauan itu tidak boleh dihindarkan dengan bercakap dengan ahli keluarga. Mungkin kita rasa perlu
buat sesuatu perkara yang perlu kita nak tahu. Sebab kerisauan ni bukan kita kata dari aspek psikologi saja ataupun aspek yang perasaan saja. Malah ada ditimbulkan apabila kita menghadapi sesuatu penyakit fizikal, seperti katalah kelenjar thyroid kita jadi aktif sangat. Ini menyebabkan kerisauan juga. Ataupun kita ada mempunyai masalah jantung. Jantung kita mungkin ada masalah dengan injap jantung kita. Ya, betul. Itu pun kita nak pastikan bahawa kita tidak mempunyai masalah fizikal. Jadi kita perlu buat pemeriksaan di klinik-klinik ataupun di hospital dululah sebelum kita melabelkan orang ini mempunyai masalah psikologi. Jadi adik-adik kakak di rumah saya jangan pernah ambil ringan mengenai excessive worrying ataupun kerisauan yang melampau ini, kerana selain boleh mengakibatkan penyakit fizikal dan sebagainya, ia juga boleh menyebabkan generalized anxiety disorder GAD, malah ia juga boleh membuatkan kita mempunyai suicidal thought. Kerana apa? Sebanyak 638 kes bunuh diri telah dilaporkan di negara ini antara Januari hingga Julai tahun ini. Bagaimana cara penyelesaiannya? Doktor, kita berehat kejap. Apa kata kita kembali selepas ini? Jangan ke mana-mana. Alif, akibat pandemik COVID-19 kan, sebenarnya ia telah menimbulkan kerisauan yang kerap dalam kalangan masyarakat kita. Selain mengakibatkan OCD, keganasan rumah tangga, suicidal thought, kes bunuh diri juga meningkat dalam tempoh yang mencabar ini. Dan saya nak tanya Gas kalau Gas dalam keadaan risau, Gas buat apa? Kalau saya mungkin orang kata rehat kejap. Lepas tu take my time lah. Mungkin self reward mungkin, dan orang kata itu adalah masa yang sangat penting sebenarnya. Dan kalau boleh tempoh 10 minit pertama selepas bangun tidur tu, kita kena set dah fikiran kita positif, jangan fikir yang negatif, maafkan semua orang semalaman. Okey, dan lepas itu jangan lupa buat persediaan untuk kita tahu apa yang kita nak lakukan pada hari tersebut. Kerana apa? Kami tak nak perkara ini berlaku kepada anda. Dan untuk berbicara lebih lanjut mengenai topik mengenali kerisauan ini, kita masih lagi bersama dengan Dr. Ismail. Dan boleh doktor, kalau boleh diceritakan, selain kita amalkan gaya hidup sihat, pemakanan sihat dan sebagainya, teknik relaksasi juga boleh dipraktikan. Perinciannya doktor. Ya, memang betul. Sebab kerisauan ni bukanlah perkara yang ini perasaan kita. Jadi aktiviti-aktiviti kita dari dalaman ataupun luaran boleh menimbulkan perasaan begini. Kalau sesuatu perkara tu ataupun satu situasi tu menggugat kesejahteraan hidup kita, dia boleh mencetuskan perasaan begini. Jadi saya rasa ada baiknya kerisauan ini, sebab kalau kita tidak ada perasaan kerisauan, saya rasa kita tidak peduli apa bencana-bencana yang akan menimpa kita. Jadi kita akan bersedia. Itu tahap yang kita panggil normal. Tetapi apabila sesuatu perkara yang kecil berlaku, tetapi kita terlalu risau, terlalu memikirkan sesuatu itu seakan-akan menimpa kita satu bencana yang terlalu besar. Itu menyebabkan satu perkara yang berat bagi kita. Jadi selain daripada kita melakukan senaman ataupun permakanan yang seimbang tadi, kita boleh melakukan relaksasi. Bermacam-macam relaksasi yang kita boleh lakukan. Terutama sekali kalau yang beragama Islam tu, mungkin solat salah satu perkara yang kita boleh teruskan. Maknanya kita khusyuk dengan solat kita ataupun berzikir dan sebagainya, dan macam-macam lagi. Yang lain mungkin dari segi senaman-senaman seperti yoga, senaman tai chi, senaman meditasi dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu cara kita untuk menenangkan. Ada juga perkara yang kita lakukan di hospital ataupun menasihatkan pesakit-pesakit yang mempunyai masalah. Ini kita kata kita melakukan senaman pernafasan. Di mana kita tarik pernafasan kita, kira 10, tarik kuat-kuat dengan tegangkan otot-otot semua. Lepas tu kita relaxkan balik. Itu salah satunya. Mungkin permulaannya mungkin dari segi nampaknya secara teknikal, tetapi bila kita lakukan mahir dengan perkara-perkara itu, kita sebenarnya melatih otak kita supaya kita tahu macam mana rasa tekanan
dan macam mana rasa kita relax. Itu yang penting. Tadi doktor ada menyatakan, Wan Alif, bahawa risau ini juga penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tak peduli pun susah juga kan. Tetapi kerisauan yang melampau ini juga bahaya, yang mana kalau kita terlalu risau, perkara remeh tu pun kita overthink, kita terlalu fikir banyak sampaikan ia sebenarnya selesai, mudah untuk diselesaikan. Ya, betul. Dan doktor, apabila kita berada dalam situasi ini, bagaimana kita nak capai titik keseimbangan tu? Contohnya kalau saya berada dalam situasi kerisauan yang melampau, how can I wake up myself to be normally worry about something? Ya, yang penting di sini kita luahkan apa yang kita rasa tu kepada orang-orang kita percaya. Jadi luahan ini ada mungkin boleh mengurangkan sedikit perasaan kerunsingan ataupun kerisauan kita. Kalau kerisauan tu berpunca daripada unsur-unsur luaran kita, jadi kita mungkin boleh dapat pendapat-pendapat orang lain untuk mengatasi sesuatu perkara itu. Jadi apabila kita selalu memendamkan perasaan, jadi kita rasa kita boleh mengendalikan masalah-masalah harian kita. Jadi saya rasa ini yang menyebabkan masalah kepada seseorang yang suka memendam. Terutama sekali kalau kita nampak seseorang yang agak orang kata tidak bersuka bergaul dengan orang, suka menyendiri, suka memendamkan perasaan. Orang begini selalu dihadapi adalah risau. Jadi orang yang kita kata happy go lucky itu, orang suka bergaul, social, mungkin kurang sedikit berisiko untuk mendapatkan Jadi kerisauan. bila doktor bercakap bahawa mereka yang suka menyendiri ini perlu untuk diberikan perhatian, Wan Alif, sebab kita tak tahu di sebalik tawa seseorang itu apa perkara yang mereka alami pada hari itu. Jadi bagi mereka yang susah untuk bergaul dengan orang dan mempunyai simptom-simptom excessive worrying ini, apa pendekatan terbaik yang barangkali boleh kita lakukan kepada mereka, doktor? Ya, kalau kita mendapati ahli keluarga kita ataupun kawan-kawan kita, sepatutnya mungkin kita boleh tegur dia dulu. Tegur bukan kita kritik dia, mendekati seseorang itu ataupun mendalami perasaan seseorang itu supaya kita dapat membantu lebih awal. Itu yang penting bagi kita, bagi orang-orang di sekeliling lah. Tetapi kalau kita biar saja, sebab kadang-kadang orang yang mengalami keadaan begini, bila dia pada peringkat awal, dia akan risau. Bila kerisauan itu keterlaluan, berpanjangan, mungkin menyebabkan seseorang itu murung ataupun dia menyebabkan seseorang itu jadi depres. Yang depres ni menimbul banyak fikiran-fikiran negatif yang datang ke fikiran mereka dan menyebabkan mereka lagi menarikkan diri supaya dia tidak boleh bergaul dengan orang lain. Jadi kita harus merapatkan orang-orang begini supaya kita boleh tarik mereka keluar dan bantu mereka cepat. Itu yang pendekatan yang harus kita lakukan. Ya, betul, doktor. Bagaimanapun, sebab kita bukan semua kita ini sebagai seorang kaunselor. Jadi mungkin kita boleh bantu sebagai first aid tu. Jadi membawa seorang tu dari kepompong persendirian dia tu kepada masyarakat luar. Jadi kita bawa kepada kaunselor terlebih awal ataupun seterusnya kalau dia memerlukan rawatan-rawatan tertentu seperti mengambil ubat, boleh membawa kepada klinik-klinik ataupun berjumpa dengan doktor lah. Ya, sebab masyarakat kita sekarang ni kita masih tinggi stigmanya terhadap masalah-masalah ini. Jadi kalau kita bawa terus pergi jumpa pakar psikiatri, ini saya rasa mungkin mereka mempunyai pemikiran yang agak serong. Sebab biasanya psikiatri ini dikaitkan orang yang tidak siuman. Jadi itu yang menjadi masalah. Jadi kecuali masyarakat kita ini sudah ada mempunyai pemikiran terbuka, mereka boleh jumpa siapa-siapa termasuk pakar psikiatri sekali. Saya rasa ini tidak ada masalah. Ya, betul. Dan ia sinonim dengan kita punya pepatah lah, pepatah Melayu, mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang. Itu yang sering kita dengar dengan kerisauan ataupun gelisah ini. Dan doktor, sebagai seorang yang pakar dalam bidang ini, apa pesanan doktor kepada mereka yang di luar sana mungkin ada tanda-tanda kerisauan dan mengenali kerisauan selepas mendiat pula. Tak apa. Menyaksikan rancangan kita pada pagi ini. Syaru. Syaru.
Dan apa pesanan doktor agar mereka yang mempunyai tanda-tanda kerisauan ini tidak terburu-buru untuk melakukan sesuatu di luar jangkaan dan mendatangkan kecederaan ataupun perkara yang lebih serius kepada diri mereka, doktor. Pesanan doktor. Ya, saya rasa yang penting sini bagi masyarakat kita harus mempunyai pengetahuan tentang kerisauan ini. Sebab apa yang kita telah bincangkan tadi, kerisauan ini bukan perkara kecil, bukan perkara yang remeh. Saya rasa sebaik saja kita mengalami keadaan itu terlalu kerap apabila kita berhadapan dengan situasi yang tidak memudaratkan diri kita. Saya rasa harus kita luahkan perasaan ini kepada orang lain ataupun kita cari pendapat orang lain supaya kita boleh mengatasi dengan baik. Sebab ini yang peringkat permulaan yang kita harus lakukan. Sebaik saja kita mengetahui apa yang kelemahan diri kita, saya rasa mungkin itu di peringkat yang mana kita mungkin rasa perlu bantuan kaunselor ataupun seterusnya. Yang ini lebih lagi supaya kita diisikan dengan pengetahuan yang baik ataupun kemahiran yang baik untuk mengatasi keadaan begitu. Sebagai contohnya lah, kerisauan ini berlaku kepada orang yang mempunyai yang kita panggil social phobia. Orang yang mempunyai social phobia ni dia tidak boleh berhadapan dengan orang lain. Bila dia berhadapan, dia akan menggeletar. Dia tidak boleh bercakap. Kadang-kadang dia rasa fikiran dia jadi kosong apabila berhadapan dengan orang. Jadi dia lari. Jadi ini yang kita orang itu mesti tahu dirinya tu. Jadi apa yang dia harus lakukan adalah melatihkan diri dia supaya mereka rasa lebih selesa apabila berhadapan dengan orang lain. Dan banyak lagi jenis-jenis kerisauan ini di mana ada 7 jenis yang kita rasa jenis-jenis kerisauan ini. Tapi itu yang penting bagi diri seseorang itu supaya mereka mengetahui supaya dapat bantuan daripada pihak luar. Kalau tidak juga jangan segan silulah untuk apabila dirujuk kepada pakar psikiatri saya rasa kita harus terbuka. Jangan fikirkan saya ni dah dirujuk kepada pakar psikiatri, mungkin orang akan mengata saya ni tidak siuman. Itu adalah pemikiran yang negatif. Saya rasa buangkan harus stigma itu, betul. Ya, buangkan stigma itu supaya fikiran kita harus terbuka. Jadi seawal kita akan mendapat bantuan, sebaiknya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi hipotesisnya adalah semakin awal kita dapatkan rawatan, semakin cepat kita sembuh daripada mungkin excessive worrying yang kita alami. Dan penonton, kesimpulannya excessive worrying ini boleh membawa kepada GAD, boleh juga membawa kepada penyakit kronik seperti penyakit jantung, darah tinggi dan sebagainya, juga penyakit OCD, penyakit psikologi, juga boleh menyebabkan anda mempunyai suicidal thought jika ianya melarat, kerana kalau kita lihat kes bunuh diri baru-baru ini, peningkatannya adalah sebanyak 143% berbanding tempoh pada tahun lalu. Bahkan baru-baru ini kita telah digemparkan dengan sebuah berita bahawa seorang lelaki bertindak bunuh diri terjun daripada sebuah bangunan di Sibu, ditemui meninggal dunia di pekarangan letak kereta di bangunan tersebut. Jadi saya kira jangan ambil mudah perkara mengenai penyakit psikologi excessive worry ini. Seperti yang doktor katakan, buang stigma. Kalau jumpa pakar psikiatri bukan bermaksud kita kurang siuman dan sebagainya. Itu sebenarnya langkah yang perlu kita ambil untuk mengatasi masalah excessive worrying ataupun anxiety disorder ini. Terima kasih kita ucapkan kepada pakar perunding psikiatri Hospital Sentosa, Dr. Ismail Drahman, kerana berbicara lebih lanjut bersama kami, berbincang mengenai topik mengenali kerisauan, Wan Alif. Dan selepas ini, Wan Alif, kita akan bersama dengan siapa? Selepas ini bersama dengan saya, guys, kita bagi rehat dahulu. Yang pastinya kita berada di Slot Pendidikan Sejahtera Asia bersama dengan Cikgu Azila. Now, kejutkan anak-anak, sedia depan TV, catat apa segala ilmu daripada Cikgu Azila. Okay? Jangan syarut lagi ya. Jangan syarut. Saya dah diet apa-apa. Dan kepada anda di luar sana, saya Ghazali Zawi mengundur diri di sini, tapi kita akan jumpa untuk hari yang akan datang. Oleh itu, apa kata? Ready untuk Cikgu Azila dalam kita rehat pendidikan? Sediakan kalkulator, kertas, pen, semua. Okay? Semua dah ada. Dan selepas ini bersama dengan Wan Alif dan Cikgu Azila, Slot Pendidikan. Jangan ke mana-mana.
Okey, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Sejahtera Asia dan seperti biasa hari ini sebagai sebelum kita nak tutup rancangan Sejahtera Asia pada hari ini, kita bersama dengan Cikgu Azila. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu, sihat? Khabar baik, sihat. Saya mendiat Cikgu tadi. mendiat. Okey Cikgu, hari ini tak nak cakap panjang, kita nak bagi ilmu dengan adik-adik kita. Ya. Silakan Cikgu. Okey. Kalau adik-adik kita masih ingat yang berada di rumah sana, siapa? Kelaklah macam nama Syida. Okey. Yang ada di rumah sekarang. Tadi saya baca Cikgu. Okey. Kita dah belajar dah. Last week rasanya kan kita dah belajar kembang. Ingat lagi tak kita kembangkan. Yang ini berkaitan dengan algebra. Ini bukan mengembangkan apa kuih, bukan. Yang ini berkaitan dengan algebra. Kembangkan ini dalam Englishnya expand. Bila kita mengexpandkan, kita dah belajar last week benda begini. Maksudnya kita nak bagi yang ni besar lah. Bagi dia kembang. Besarkan. Kalau besar, maksudnya dia berkaitan dengan darab. Okey, ini ulang kaji je sikit. Okey, ini berkaitan dengan darab. Jadi kita darab ini dengan ini dengan ini. Jadilah, apa tu tengok, 2y kuasa 2 tambah dengan 8y. Tak tahulah adik-adik dekat rumah ni ingat lagi ke tidak pelajaran minggu lepas. Kembangkan. Adik-adik kita ingat tak ilmu kembang-kembang ni? Okey, lepas tu tahu. Semalam saya ajar pula adalah lawan kepada kembang ini, iaitu faktorkan, pemfaktoran. Faktor. Saya ambil dia punya factorize lah. Orang putihnya factorize. Okey. So, dianya lawan kepada ini. Kalau kembangkan ini tadi membesarkannya, mengembangkannya. Ini mengecil. Dia mengecilkannya. Apabila mengecilkan, ini darab, ini pula bahagi. Okey, kira bahagilah senang cerita. Okey. So, contoh saya ambil yang ini. 2y kuasa 2 tambah dengan 8y. Yang ini kita dah buat semalam. Tukar warna dah, Tukar warna Cikgu. Biar dia warna-warni. Pemadam tu lekat gitu, pergi tepi sikit Cikgu. Mengganggu. Okey. So, now kita tengok kedua-dua ini, nombornya kedua-duanya boleh dibahagikan dengan 2. So, kita keluarkan 2. Ini cara untuk memfaktorkanlah. Salah satu daripada caranya adalah keluarkan apa yang sama. Kedua-dua ini sama, boleh bahagi 2. Dan kedua-dua ini at least ada 1y. So, kita keluarkan y. Okey. Dan ini 2 bahagi 2, 1. Dia ada 2 biji y. Sikit dah keluar. 1 dah keluar. Bila 1 dah keluar, 1 je tinggal kat dalam. Ini yang kita belajar semalam lah. Dan seterusnya, ini 8. Bahagi 2. Jadi 4. 4. Y-nya 1 je. 1 dah keluar. So, tak ada lagi dah. Tak ada lagi. Kurung dia. So, inilah jawapan untuk factorize. Kenapa dipadam tadi Cikgu? Sebab kalau ikutkan ada 1 dekat depan dalam algebra, kalau ikutkan ada 1 dekat depan, tapi kita tak tulis selalunya. Sebab kalau kita tulis 1, dia punya jawapan no problem, tak ada masalah, tak akan salah. Tapi tak cantik lah. Tak cantik. Kalau kita letak 1y, budak-budak tingkatan 5 tengok, tu mesti biar kelihatan 1 jawab tu. Betul. Dia tahu ni belum pro lah jawab macam ini. Kita dah pro kan? Betul, dah pro. pro dah. Dah pro. Yang dekat Facebook ni dah Facebook pula. yang dekat ingat bersama kita sekarang dalam live kan. Mereka ni agak pro sebenarnya. Betul. Walaupun adik sekolah rendah, agak pro. Untuk jadi mereka tahu 1 ni tak perlu ditulis. Okey. Now. Apa yang kita perasan dekat sini? Kedua-dua ini dia saling ada relation dia. Yang mana ini tadi berhubung. Yang ini tadi dikembangkan jadi ini. Kan? Ya. Lepas itu yang ini sama tak? Sama. Bila difaktorkan jadi ini balik. Jadi ke sini semula. So nampak persamaan kat situ. Itulah yang dikatakan formula kembang tadi Cikgu. Kembang. Tapi kita nak tahu selepas ini adik-adik rehat seketika, kembali selepas ini dalam slot pendidikan Sejahtera Asia. Ya, tadi kita dah tengok formula kembang bersama dengan Cikgu Azila. Tapi sebelum tu Cikgu Azila, siapa nembiak-nembiak kita yang diat live pagi kita? Sebenarnya kan kita dekat sini, kita boleh nampak adik-adik yang ada dekat rumah siapa tu tengah duduk tu, saya boleh nampak
Ada ni Idina Hazi Hidayat. Hai Hidayat. Dia nampak dia lambai ni. Kita dah boleh nampak. Lambai, Zafida lagi, Zariah. Okey. Adik-adik kita semangat pagi ni belajar. Betul. Dan selepas kembang ada formula baru itu. Apa? Faktor? Faktorkan. Faktorkan. Tadi kita dah ulang kaji sikit macam mana kembang dan faktor. Yeah. Faktor itu yang saya ajar semalam. Itu pattern yang pertama. Dia banyak pattern sebenarnya faktor ini. Banyak pattern. Okey. Kita ada 8 minit cikgu pattern kan dia. Okay. So, dia ada satu lagi, yang kedua iaitu perfect square. Yeah. Kuasa dua sempurna. Itu yang kedua. Pattern yang kedua. Tetapi sebelum saya nak pergi ke perfect square punya cara, mungkin kalau tak sempat hari ini, kita sempatkan pada hari Jumaat nanti. Yeah. Next episode lah. So adik-adik kena stay dengan kita. Sebelum itu Boleh, saya nak utamakan dulu perkataan Boleh, ini perfect square. Tahu tak kalau saya nak ajar terus pattern perfect square pattern. So Boleh, cikgu. kalau adik-adik tak tahu lagi apa perfect square, tak Yeah. ulang kaji balik, kita akan mengalami masalah dekat sini. Jadi masa yang ada ini kita nak gunakan untuk belajar balik perfect square kuasa dua sempurna. Kuasa dua. Kuasa apa? Kuasa dua, cikgu. Boleh, cikgu. Boleh. Ya, cikgu. So, kuasa dua sempurna, dia adalah jawapan kepada ini semua. 1, 2, kuasa 2, 3, kuasa 3, 4, kuasa 3 lagi, kuasa 2. Okey, 5 kuasa 2. Lepas itu ada lagi 6 kuasa 2, 7, 8, 9, 10. Kalau sebaik-baiknya, paling afdal Cikgu, ni murid bilik sebelah cakap kalau tak sempurna macam mana? Macam ni nanti saya cari jawapan lah. Susah Boleh. sangat soalan tu. Kalau tak sempurna, ya Allah. Budak yang tanya pun tak sempurna. Okey. Kalau ini jawapan kepada 1 kuasa 2 adalah 1. 1 kuasa 2 maksudnya 1 darab 1. Darab 2 kalilah, that's why kuasa 2. Kalau 2 kuasa 2, 4. 2 darab 2. Manakala 3 kuasa 2 bukan 3 darab 2, ini 3 darab 3. 3 darab 3, 9. 4 kuasa 2 maksudnya 4 darab 4, 16. Okay, saya senaraikan teruslah. Ya. Okey dah hafal sifir, no problem. Boleh buat semua ni dengan sambil bercakap macam saya ni. Okey, tak perlu kira-kira lagi. So ini adalah perfect square number. Bagi saya untuk adik-adik bersekolah ini terutamanya yang tingkatan 2 dan ke atas, sebaik-baiknya hafal ni. Dia sebenarnya tak perlulah hafal sangat sebenarnya. Kita kalau kita hafal sifir dari sekolah rendah, that's why masa yang sekolah rendah kita asyik ingatkan hafal sifir. Kerana yang ini ada dalam sifir 2 darab 2, 3 darab 3, seterusnya sebaik-baiknya lah bagi yang tingkatan 2 dan ke atas Betul. dia bukan saja sampai 10, 11 sampai 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5. Semua ni pun dia kena ingat semua. Kerana ini akan ada dalam soalan, selalu sangat ditanya. Untuk kita nak faktorkan nanti. So perfect square mesti perfect hafal. Perfect square mesti perfect hafal. So ini mesti hafal semua ni, hafalkan dahulu semua ni benar tak tukar? Betul lah. Okey. Okey, yang ini pula adalah 225. Okey, boleh Kacang tahan. ni. Okey, kacang katanya. Jadi perfect square inilah 1 sampai 15 mesti difahami dahulu. Saya rasa dalam next episode lah baru kita belajar balik factorize ini, tetapi dalam pattern yang melibatkan kuasa 2, kuasa 2 sempurna. Dia mesti kuasa 2 macam mana? Kuasa 2 sempurna maksudnya nombor-nombor ini adalah jawapan kepada kuasa 2 sempurna. Nanti kita akan tengok macam mana pattern itu ada kaitan dengan ini. Seterusnya kan, adik-adik sebenarnya kita dah ajar juga dah. Kalau kuasa 2 ini melibatkan nombor yang sangat besar. Ada caranya juga kita, yang mana orang lain tengah cari kalkulator, kita dah dapat jawapan dah. Kita dah habis dah. Kita kan ada ada angin geniusnya apa semua. Pagi-pagi dah angin genius, bersup angin genius. Kita ada 4 minit lagi cikgu, bagi lagi angin genius. Okey, nice. Ini saya suka. Okey. Alang-alang kita bercakap tentang perfect square, apa kata kita expand lagi kita punya pengetahuan tentang boleh, perfect square, boleh Okey, ini semua ingat untuk pelajaran hari Jumaat ni nanti. Ya, ada hari lagi kelas? Jumaat. Jangan ponteng, ada lagi kelas Hari Jumaat saya ada, tapi tak tahulah. tak tahulah. Okey, jom kita tengok ni, kalau kuasa 2.
ada beberapa nombor ini kita tak perlu nak kira panjang sangat. Contohnya 25 darab 25. Ini adalah 25 kuasa 2 lah. Contoh lagi saya nak tunjuk 45 kuasa 2. Iaitu 45 kuasa darab 45. Ada adik-adik ingat lagi? Ada yang si ingatlah cikgu. Dah lupa ke cikgu? Dah lupa tu kenapa? Kenapa dah lupa? Sebab masa tengok Sejahtera Asia ni pensel tak ada, tak tulis. Sebab itulah dan tak ada buat ulang kaji, Betul. kan? Betul tak? Betul tak? Dia tengok je, dia mendiat saja. Mendiat aja. Okey, yang begini kalau nak kira cepat, satu tekan kalkulator itu biasa. Orang biasa kita kan nak jadi genius bagi tu. Betul. Kalau begini dapat jawapan, ini biasa. Kita yang luar biasa, okay now, kalau a 2-digit number, nombor 2 digit, dikuasa 2kan dengan syarat belakang ini 5. Dengan syarat belakang ini 5. Okey, 5 darab dengan 5, 25. Seterusnya, 2 ini jangan 2 darab 2. 2 darab dengan nombor selepas 2. Apakah nombor selepas 2? Pak, ingat ngitung sih. Apa nombor selepas 2? Selepas 2 apa? Tahu tak? Selepas 2 adalah 3. Jadi 2 ini darab dengan 3. 3. 2 darab 3, 6. So dapat terus jawapan 625. Dapat terus jawapan. Masya-Allah, mudahnya cikgu. Yang mudah aja ni. Yang ini pula 55, 25. 4 darab dengan 5. Sebab nombor selepas 4 adalah 5. Betul. 4 darab 5, 20. Terus dapat jawapan 2025. Sangat mudah. Ini dikatakan genius Cikgu Azila ni bukan kaleng-kaleng. Betul tak? So adik-adik, seperti yang Cikgu Azila pesan, tulis dan buat ulang kaji. Jangan mendiat saja kerja dia. Mendiat dan komen je kerja dia. Tulis juga. Okey. Dan terima kasih kepada Cikgu Azila atas perkongsian ilmu matematik pada slot Pendidikan Sejahtera Asia pada pagi ini. Dan seperti biasa, sebelum mengakhiri Sejahtera Asia pagi ini, kita ada pantun. Pergi ke klinik nak cabut gigi. Doktor kata, kenapa pergi sendiri? Kes COVID semakin tinggi. Ingat, patuh SOP dan kawal Kediri. Sekian daripada saya, Wan Alif dan juga Cikgu Azila. Cikgu Azila daripada Inspirasi. Kami cetuskan inovasi. Jumpa lagi dan Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Peace.